Belum bro. Lang. Okay. Ying, Waki, sihat. Sihat bro. Sihat. Lapar je. Baru pukul 11, takkan dah lapar dah. Teruk sangat tu. Allah. Saya dah share saya punya screen ke belum? Tak. Tak, belum. Sekejap Okay, siapa nak start dulu ni? Siapa nak start dulu? Ying, Bakil. Bakil Apa lah nak. balik hilang? Hmm. Bye. Tu maknanya Ying lah start dulu. Bro. Bukan Nak ada explain apa-apa. apa je? Explain je Siapa apa. tahu nak explain apa sebenarnya? Dah agak dah. Memang semua orang macam tu. Sebab it's a strategi. Asal keluar? Saya rasa sebab tadi Bar cakap dia punya network unstable juga. Saya pun unstable juga ni bro. Oh ya ke? Okay, tak apa. Kita try, kita pantaskan. Sekejap lagi dia boleh masuk kot. Kita tengok macam mana. Cerita lah. Cerita secara ringkasnya. Apa yang boleh cerita, kalau boleh cerita lah. Start zoning lah bro. Kalau yang space arrangement tu dia macam overall sangat. Zoning kat mana ni? Yang tepi tu. Yang ada vertical dengan space. Tu bro. Sebelah tu. Okay. Oh yang ni lah? Oh dengan atas ada? Okay. Apa benda ni? Okay, start dengan lower ground. Ni yang saya ikut betul-betul building program hari tu lah yang awal-awal buat tu. Okay, yang memang first, ikut tu lah? bawah sekali memang kebanyakan services area. Bro, cuba letak bubble tu sebelah sini. Letak bubble sebelah sini? Bubble apa tu? Yang kertas sebelah tu letak belah sini. Oh terbalik mana nak tahu. Kejap. Gitu? Tapi jauh juga bubble je. Apa ni? Ni, cover nak tunjuk yang interaction spaces tu. Tu nampak? Nampak tak? Hai Bal. Slow. Nampak kot. Interaction space. Yang mana interaction space? Interaction space yang tepi tu. Penerangan yang complete ada kat bahagian interaction space tu je. Yang ni tepi ni. Oh yang tepi ni lah. Bukan. Bukan. Yang ni space arrangement. Dekat bubble. Yang matrix tu. Oh ni. Jadi kat bawah sekali je zoning. Saya bahagi 4 tadi. Bawah yang mana? Yang ni lah? Ni. Ya, kalau dekat lower ground ni memang mostly services. Tu ada switch room, telco, control room, genset, loading bay dengan motor room. Sebab bagi access maintenance senang. Acah-acah lah ni kan bro. Okay, lepas tu intercity bus bay, dia je kan duduk bawah tu asing dengan feeder dengan local sebab dia macam ada spesifik masa untuk depart dengan rival. Kalau local dengan feeder tu ambil lepas tu memang terus pergi ambil orang, turun orang ambil lepas tu terus pergi. Okay. Kalau lower ground tu je kot. Okay, kalau ground floor. Main floor ni lah? Main floor kan. Main floor
Waiting area, ticketing counter and info counter. Kelakor lah bro sebab business strategy tak tahu macam mana explain. Padahal benda ni lah yang akan jadi, benda ni akan di-pairkan dengan floor plan nanti kan? Jadi tak apa, cerita sebab dah tulis semua kat situ bro. Macam pelik kalau baca. Betul juga kan? Tak apalah, cerita lah. Okay, apa? Bahasa. Waiting area, ticketing counter, info counter. Duduk dekat-dekat sebab memang apa orang panggil crucial point lah. Maksudnya memang orang masuk memang cari benda tu. Pergi kat tiket, lepas tu pergi kat waiting area. Lepas tu tunggu bas datang. Okay. Tak apa. Sekarang ni kalau ikut kan kira komplit dah ya? Ni yang ikut yang bro cakap nak 6-6 tu lah. Okay, siap lah? Sepatutnya siap lah. Siap. Sepatutnya siap lah. Okay. Kalau siap, sebab saya pun benda ni sebenarnya saya nak tengok progress je sebenarnya. Bukanlah nak komen sangat. So maknanya kalau dah siap, tak ada apa nak tambah lah. Memang tak ada. Cuma tadi ada sekejap. Ini punya ke? Yang ni bang semua 3 ke apa ni? Bro. Lupa nak bagi. Kan? Tak adalah yang terperasan lah benda ni. Nanti ajar lah. Okay. Yang mana dulu sebenarnya? Yang ni? Lepas tu yang ni? Yang ni? Macam tu macam tu Daripada kiri ke kanan macam tu? Daripada kiri ke kanan. Okay. Nanti saya ajar balik lah ikut dia punya flow. Okay, alright. Saya rasa benda ni okey dah. Tinggal nanti yang boleh proceed ke yang apa orang kata floor plan lah. Draft floor plan. Draft floor plan tu dia proportionate lah, maknanya nak buat dalam bentuk terpulang lah, nak buat sketch ke komputer, AutoCAD apa semua tak kisah terpulang. Lepas tu apa nama tadi nak kata, nak buat dalam konsep bubble pun tak ada masalah. Dalam bentuk bubble pun, cuma kalau anda kata bubble ni buat proportion lah. Sebab ini baru draft kan, bukan dia belum yang final lagi. Sebab nanti bila masuk plan baru saya komen detail lah yang dekat bahagian yang apa nama dia, yang spacing arrangement semua ni. Sebab sekarang ni memang purpose dia memang saya nak tengok yang kira dah siap ke belum bagi semua tu lah, supaya senang nanti nak proceed terus ke yang floor plan lah. So nanti floor plan hari Isnin. Kan? Isnin Dah Khamis ni apa? Kami design strategi 3 kan? Saya nak kena buat video lah untuk kami ni. Tapi ke tak payah video? Ke korang boleh je? Ke kena video juga? Nak video. Banyak nak. Nak video ni. Untuk kami ni. Tapi yang ni pun ni biasalah. Macam tu lah, draft jugalah. Sebelum kau. Okay, tak apalah, nanti habis ni saya buat video pendek lah untuk yang tu. Okay. So buat floor plan dia. Yang tu lah. Lepas tu untuk hari Senin. Floor plan tak payah nak propose sangat lagi lah. Sketch pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau sketch ambil gambar lah lepas tu. Okay. Tapi yang penting proportion. Okay bro. Okay, Balkis pula. Okay. Balkis, sebelum nak suruh cerita, apa yang tak ada? Betul. Space of apa benda nama dia? Space arrangement strategy. Yang itulah. Yang itulah. Yang tu je? Yang lain okey? Semua ada dah ni bro. Ni tambah sikit macam yang punya ni, yang tepi ni. Mana tu? Ni. Mana? Ni apa? Ni apa dia punya term ni? Tu ke saja? Bubble space interaction lah, tapi explanation je lah. Dia sebenarnya ataupun tengok macam Tika punya. Yang itu saya dah tunjuk kat sini. Dia macam ni lah. Space punya description lah. Tika ada buat yang ini tu kan.
Bagus itu. juga. Yang ni. Cuma Ying buat dalam bentuk yang beza sikit lah. Tak ada masalah pun. So, boleh? Simple je. Okay. Sebab senang kita, interpretation kita terhadap space-spaces yang ada adalah berbeza-beza. So keluarkanlah. Okay. Yang tu lah, dia buatlah kat tepi tu. Susah tak? Besarnya dia punya kolom ni. Tambah gambar je lah kan. Apa dia? Sebab saya dah buat dah justification dia. Cuma tambah grafik je lah. Tu kan maksudnya. Yang mana justification dia? Ni? Yang matrix diagram tu. Yalah, justification ada. Bukan. Terpulang lah nak buat macam mana. Tapi macam nak explain spaces-spaces yang ada tu secara in detail sikit lah. Macam mana nak, kira macam mana nak describe dia kan. Okay. Susah tak buat ni? Balkis, Ying? Susah? Pening tak? Ke tak pening? Takut. Confusing. Saya rasa yang akan bawa confusing sikit mungkin dua ni kot. Yang not related dengan yang no ni. Kan? Yang lain saya rasa tak ada apa sangat. Tu macam tadi saya rasa saya bagi tolong yang sebelum ni siapa yang rasa confused sikit dengan no related ni buang je salah satu. Senang sikit. So dia 3 lah. Tapi kalau sama je. Dia macam lebih kurang kan. Sebab kita tengok contoh, memang kalau kita tengok contoh memang ada 4. Tapi tak ada, lebih kurang je, tak ada beza. So terpulang lah. Kalau nak biar 4 ke ataupun 3, tak kisah. Okay. Balkis, ni apa beza dua ni? Yang ni dengan ni. Yang ni. Apa beza yang ni dengan ni? Oh, yang tu dia macam bagi tahu apa jenis benda yang ada kat situ, aktiviti dia. Apa yang ada? Maksudnya vertical zone ni macam aktiviti kan. Aktiviti dalam bangunan tu. Tapi space zone ni saya ikut level ni fokus on apa, level ni fokus on apa. Sebab zoning saya tak pakai, tak ikut private, public, semi apa semua tu. Dia more on function bangunan. Okay. Tapi bukan benda sama ke? Still function juga. Kau lihat untuk rest and relax, food and beverages. Sebab Cuma dia, yang ni, betul lah, yang ni yang saya nampak benda sama je sebenarnya. Ada beza? Maksudnya boleh lah gabung vertical zoning tu dengan space zoning benda sama kan? Yang saya nampak benda sama, tapi cuma yang ni biasa orang tak buat. Cuma yang ni dia punya arrangement dia dalam bentuk vertikal, betul? Maknanya, okey. Tapi kalau macam tu apa beza dia dua-dua ni? Memang exactly benda yang sama kan? Memang tak ada beza kan? Boleh combine lah ke maksudnya? Boleh. Tengok tak yang saya punya ni ada yang saya video. Memang kau boleh memang kau boleh combine. Kau boleh combine, yang penting dia tak pening lah. Tapi kalau yang ni memang saya rasa memang maksud yang sama, cuma penggunaan term dia yang berbeza. Sebab bro bulat kat saya punya itu nombor 3 je. So saya macam expect nombor 5 tak ada lagi kot. Oh je ke? Okey, tak apa. Tapi kalau macam ni dia macam memang yang saya nampak beza dia, ni belakang dia ada pink, yang ni belakang hijau. Depan ni biru, tu hijau. Yang tu je beza dia. Kan? Ada beza lain tak, Ying? Tak ada. Tak ada kan? Okey, ni yang saya perasan tak ada. Yang bahagian yang berkaitan dengan circulation. Tak ada. Tengok. Ying punya circulation macam mana? Macam tu. Yang ni. Nampak, at least dia nampak dia punya flow tau. Dia punya ni apa yang arrow apa ni? Tu public Entrance. access. Entrance. Oh ini ground floor lah ni kan? Yang ni? Okey, ni atas.
At least kita nampak lah benda-benda itu. Apa beza kuning dengan merah? Kuning tu private escalation bro. Tu officer. Dengan driver rest area punya tempat. Jadi bukan sewenang-wenang je lah public boleh masuk. Driver kat atas? Driver rest area. Driver, maknanya kalau dia nak tidur dia kena naik atas lah. Dia kena naik atas bro. Tak apa, lift dekat je dengan dia punya bus tu. Okay. Cuma yang ni circulation. Kalau yang mungkin boleh tunjuk yang vertical public. Yang mana yang vertical punya? Yang vertical punya circulation ni lah. Vertical circulation. Ni gabung bro. Semua circulation ada. Yang macam services tu ke? Dia cuma alang-alang yang ni circulation. Mungkin boleh tambah dia punya method of movement kan untuk yang vertical ni. Ada lift, ada tangga, ada escalator. Kita tambah dalam bentuk simbol pun tak ada masalah. Kat sini kan. Lepas tu kalau macam ni kira apa? Kira ada tangga 2 lah. Ada tangga 2, lift 2. Rasa saya tulis dia bro tapi warna putih lepas tu tak nampak. Lepas tu banyak alih-alih. Apa dia kena? Tak apalah bro, nanti saya tambah. Okay. Tak. Dia blur sikit. Cuma apa dah tadi. Okay, tak apa. Nak komen apa pun saya pun dah hilang ingatan jap. Nanti korang kena check balik. Kita sebenarnya korang macam buat bangunan tinggi-tinggi ni kena ada berapa banyak tangga. Siapa nak apa requirement untuk tangga tu? 2 cukup untuk bangunan besar. Sebab kena tahu nanti kena check balik dekat korang punya yang site analysis saya tu, yang bahagian yang fire ni semualah. Sebab yang ni kita buat bangunan place of assembly kan. Bila place of assembly ni kita cakap pasal bangunan yang dia punya occupancy load dia tinggi. Okay, bila bangunan yang occupancy load dia tinggi, maknanya dia akan ada banyak orang lah, dia akan ada ramai orang dan mungkin dia punya tangga tu dia jadi banyak lah. Korang kena tengok balik lah. Cukup ke tak berapa dia punya beza dia, berapa gap, berapa jarak antara tangga bahagian semua tu kan. Yang tu kena masuk sekali dalam design lah supaya sebab sekarang ni kita selalu assume kalau bangunan lebih daripada yang 2 tingkat je, kena ada 2 tangga, yang tu je kita letak kan. Biasanya macam tu lah. Tapi kita kena refer, kita kena proper refer yang fire punya requirement lah. Maknanya kalau macam ni punya size, macam ni punya bangunan, berapa dia punya gap tangga. Okey tak? Dia punya ni lepas ke tak kan? Kalau tak, dia kena jadi 3 mungkin. Kan? So nak kena check lah. Sebab kalau kau ingat masa kita pergi Melaka itu, siapa pasal? Kan kalau kau pasal dia punya pintu bersepah-sepah ada pintu keluar tu. Untuk dia punya escape punya ni kan. Dekat keliling kita tengok pusing-pusing ada pintu. Tapi yang tu bangunan setingkat. Imagine bangunan setingkat pun dia punya pintu keluar macam tu. Kan? Walaupun mungkin yang dia buat tu adalah lebih lah, memang lebih daripada requirement lah. Tapi still, benda tu dia punya purpose of building adalah sama. So benda tu memang nak kena tengok dululah sebelum masuk plan nanti Sebab yang tu sebenarnya benda yang ramai yang sebenarnya tak tengok sangat. Walhal sebenarnya bomba ni benda yang penting sebenarnya, yang sangatlah penting. Tengok balik. Dia as long as kita fulfill dia punya requirement tak ada apa, tapi better kita tengok terus pada awal apa requirement dia. Itulah. Sama juga meskipun tadi. Okey. Apa lagi yang tak ada Balkis ni tadi? Ni tepi ni yang tadi saya tunjuk yang punya tu sebab dekat escalation tu kan. Nanti adjust punya escalation tu kalau boleh tunjuklah, dia dah ada macam yang dia tunjuk dalam bentuk diagram yang
bertingkat, dia nampak 3D lah. So dia nampak lah. Okay. So dia nampak overall. Macam ni lagi senang nak nampak. Kita nampak overall macam ni. Lepas tu termasuk yang last tu lah. Yang space. Yang space strategy tu. Lepas tu dah settle yang tu, proceed terus yang sama juga dekat floor plan. Kira tak payah nak resubmit balik. Yang ni tak payah dah lah. Kira korang simpan lah. Nanti bila buka send balik, saya tengok balik. Kalau nak tengok lah kan. Dia cuma nanti benda-benda ni kenapa saya minta korang buat sebayang ni. Satu, dia adalah justification. Benda ni dia akan datang sekali dengan korang punya floor plan. Maknanya andai kata orang tanya kenapa floor plan macam ni, kenapa arrangement dia macam ni, kita boleh refer back dekat kita punya design strategi di S2 ni. Sama juga kalau yang site plan, kalau orang tanya kenapa, kita boleh refer balik dekat kita punya design strategi 1. Kan? Sebab benda ni saya perasan ramai yang ramai yang ada masalah dekat justification lah. Dia ada idea tapi bila nak justify tu masalah. Benda tu bukan tak ada. Benda tu ada tapi bila nak explain balik benda tu tak ada. Tiba-tiba jadi blank apa bagian semua kan. So benda tu yang kenapa purpose dia SEM ni saya bagi kerja banyak sikit supaya korang buat benda ni, korang keluarkan benda ni. Lepas tu supaya senang in case apa-apa kita dah ada guide lah. Kita dah ada apa, kita justification pun kita dah prepare siap, senang. Okay, lepas tu bila settle tu terus boleh macam tadi lah. Nak buat floor plan macam ni pun sama yang macam saya bagi tahu kat Ying tadi lah. Tak kisah nak buat dalam CAD ke, sketch ke, apa ke. Nak buat dalam bentuk bubble ke apa, semua tak kisah. Yang penting proportion. Boleh? Okay. Okay bro. Okay, Balki Sing, ada apa-apa soalan? Tak ada. Betul ni tak ada? Betul. Nanti kalau nak tanya balik minggu depan tak adalah. Kenapa bro tak ada ke? Ada je, saja mengada. Apa tadi nak kata? Kalau floor plan minggu depan, korang lagi prefer individual ke pair? Pair. Pair macam ni okey juga kan? Tak ada apa pun kan? Lagi bagus kan? Cuma pair ni dia kacau orang yang macam payah nak bangun lah. Macam tadi sebab kalau macam hari tu side plan kan bro bagi compilation ramai-ramai kan. Saya cuma faham Ying punya je. Apa dah? Kan bro bagi side plan compilation ramai-ramai yang bro komen kan. Sebab saya klik dengan Ying first, so saya faham dia punya paling ni. Sebab saya kan lagi faham. Betul lah. So lagi better macam tu lah. Okay. Maknanya next ni memang kita buat pairing macam ni lah. Okay. Cuma ada tadi apa? Mat. Siapa lagi? Mat lah. Tiba-tiba yes orang lah pergi tadi. Mat ni tak sono. Dah lah balik pagi. Lepas tu pukul 10. Dah agak dah. Ni Mat. Salam bro, sorry terlajak lah. 10:06. Dia punya turn pukul 9 tak sono tu dia ni. Kata biasalah sedar pukul 10. Apa benda tak? Aduh, itulah dia. Tak apalah. Lepas tu saya masukkan dia sekali dengan yang turn pukul 6. Apa second last? Yang ke-6. Second last. Second last. Syayana dengan Maya. Syayana dengan Maya. Sebab Pika saya bawa ke last sekali dengan Azam dengan Sarah. Dia maksimum 3 orang lah, tak boleh pergi 4 lah. 4 rasa ramai sangat. Ataupun boleh je kalau nak susun balik pukul 3 tapi dah malas pula sebab tadi dah set pukul 2 kan. Tiba-tiba nak bawa pukul 3 balik kan dah jadi pening. Okay, betul Tak ada apa Ying? Balkis? Tak ada. Betul? Tak ada. Okay. Alright. Okay bro. Okay, selamat berbuka. Thank you. Okay, sama selamat berbuka puasa. Berbuka bro. Berapa lambat lagi berbuka? Pergi masak. Wow. Wow. Kemon anak dara 2 orang Kemon lah. Tak, saya pukul 12 baru. Lebih kurang baru pukul 12 bro. Macam masak untuk subuh.
Ambil bau. Dah lapar kan? Allah. Okay. Okay, Alkis. Alright, Assalamualaikum. Thank you bro. Welcome.